Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, baik. Hari ini kita nak teruskan dengan konsep hujah induktif. Okey, di mana kita perlu membuat kesimpulan secara induktif berdasarkan pernyataan-pernyataan khusus yang diberi. Baik, kita teruskan dengan contoh yang pertama, iaitu bagaimana kita nak membuat kesimpulan kesimpulan umum secara induktif, ataupun sebelum ini dipanggil secara aruhan, kesimpulan umum secara aruhan. So, induktif dan aruhan dia adalah perkara yang sama. Okey, jadi kita lihat contoh soalan yang pertama, iaitu soalan A. Jika diberi pola nombornya sebegini, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Okey, dengan jujukan nombornya adalah 1/1 adalah 1 kuasa negatif 1, 1/2 adalah 2 kuasa negatif 1, 1/3 3 kuasa negatif 1 dan 1/4 sama dengan 4 kuasa negatif 1. So, nilai-nilai ini semua diberi. Okey, jadi kita nak buat kesimpulan secara umum, kesimpulan umum secara induktif. Jadi kita kena lihat di sini, kita kena perhatikan semua jujukan nombor yang ini, apakah nombor yang berubah dalam setiap pola nombor ini. Okey, jujukan nombor ini apakah yang berubah. So, jadi kalau kita perhatikan yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri ini dia sama dengan pola yang atas. Jadi kita lihat yang di sebelah kanan ini, kalau awak lihat sini 1 kuasa negatif 1, 2 kuasa negatif 1, 3 kuasa negatif 1, 4 kuasa negatif 1. Jadi nombor yang berubah adalah nombor sini. 1, 2, 3, 4. Okey, kuasa negatif 1 sama saja. Jadi nombor yang berubah ini kita perlu tukar dengan pemboleh ubah. Jadi jawapannya adalah, okey, kita nak buat kesimpulan secara induktif, maksudnya nombor ini ada lagi nombor-nombor selepas ini. Maksudnya kita boleh buat kesimpulan secara induktif dengan menukarkan nilai nombor yang berubah ini dengan nilai pemboleh ubah n. Jadi jawapan dia adalah, okey, kalau kita tengok sini 1 kuasa negatif 1, 2 kuasa negatif 1. So, ini yang berubah, maka di sini kita gantikan nombor 1, 2, 3, 4 ini dengan n. Kuasanya kekal, iaitu kuasa negatif 1. Okey, dengan keadaan n-nya adalah bermula dengan, okey, kalau kita lihat n-nya bermula dengan 1. 1, 2, 3, 4. Maka nilai n adalah 1, 2, 3, 4 dan titik. Okey, 3 dot dan seterusnya. Okey, jadi jawapan ini adalah kesimpulan secara umum, okey, berdasarkan pola nombor yang diberi. So, maksud di sini kita kena kaji dia punya pola nombor, jujukan nombor ini daripada nilai yang pertama, sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kita perhatikan apa nombor yang berubah dalam pola nombor ini. Jadi nombor yang berubah ini kita perlu gantikan dengan n. Okey, supaya kita buat satu kesimpulan rumusan secara umum, dan dia jadi n kuasa negatif 1 dengan keadaan nilai n ni kita kena huraikan bermula dengan berapa mengikut soalan. So, di sini n yang pertama adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. So, diikuti dengan 3 titik di hujung di sini. Okey, 3 atau lebih lah. Okey, so jadi di sini adalah cara kita nak buat kesimpulan secara induktif. Okey. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Jika pola nombornya adalah 0.5, 0.25, 0.125 dan 0.0625 dan seterusnya mengikut jujukan nombor yang ini, maka kita perhatikan, okey, yang sebelah kiri ni dia sama dengan pola yang diberi di sini. Jadi kita perhatikan nombor yang di sebelah kanan ni. Okey, kanan persamaan ni apa yang berubah. So, kalau kita lihat 0.5 kuasa 1, 0.5 kuasa 2, 0.5 kuasa 3, 0.5 kuasa 4. Jadi di sini kita nampak yang berubahnya adalah kuasa ni. Kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4.
Jadi nombor yang berubah kita kena gantikan dengan N, dan nombor yang dalam kurungan ni 0.5 ni dia kekal dari sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dia tak berubah pun. Jadi yang berubah hanya yang kuasa ni. Jadi yang kuasa ni kita ganti dengan N. Jadi jawapan kita, okey, kita ambil yang sebelah kanan ni 0.5 sebab dia kekal dari sebutan pertama hingga ke sebutan yang keempat. So kita salin balik 0.5. Kuasa dia adalah 1, 2, 3, 4. So kuasa ni yang berubah, so ganti dengan pemboleh ubah N. So jawapan dia adalah 0.5 kuasa N. Dengan keadaan N itu dari soalan N bermula dengan berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi N adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. So ini adalah jawapan. Okey, jawapan kemudian diikuti huraian N itu bermula dengan nilai berapa. Baik, kita teruskan dengan contoh yang ketiga. Okey, jika diberi pola nombornya adalah 1357 dengan keadaan patternnya, jujukannya adalah untuk 1 adalah sebutan pertama 2 darab 0 tambah 1, 3 adalah 2 darab 1 tambah 1, 5 2 darab 2 tambah 1, dan 7 2 darab 3 tambah 1. Jadi yang sebelah kiri ni 1357 ni kita tak perlu tengok yang ini sebab ini dia sama dengan pola yang atas ni. Okey, jadi kita perhatikan perubahan yang berlaku di sebelah kanan ini. Okey, so daripada sebutan yang pertama kita lihat yang berubahnya adalah okey, 2 ni kekal tambah 1 ni kekal, sama saja daripada sebutan pertama hingga sebutan yang terakhir. Jadi kita kena lihat yang berubah adalah nombor yang di dalam kurungan ini, 0, 1, 2, 3. Jadi yang ini yang perlu ganti dengan N. Okey, sebab dia berubah-ubah. Jadi kita ganti dengan pemboleh ubah. Maka jawapannya adalah, okey, yang sebelah kiri ni tak perlu, kita ambil sebelah kanan. Okey, 2 kurungan, dalam kurungan berubah, so kita letak N tambah 1. Okey, dan dengan keadaan okey, nilai N ini kita lihat nilai N yang pertama adalah 0. So 0, 1, 2, 3. So 0, 1, 2, 3 dot dot dot. Okey, so jadi di sini kalau pemarkahannya 2 lah. Di sini 1 markah, ini 1 markah. Okey, nilai N ini bergantung kepada jawapan. So maksudnya mesti tulis jawapan dahulu baru ada markah untuk nilai N. Baik, soalan yang keempat. Okey, jika pola nombornya 0, 9, 24, 45. Okey, so jadi lihat 0 ini 9. So jadi kita perlu perhatikan nilai sebelah kanan ini. Okey, so sebutan pertama adalah 3 darab 1 kuasa 2 tolak 3. Ini sebutan kedua, 3 darab 2 kuasa 2 tolak 3. Sebutan keempat, sebutan ketiga, sebutan keempat. Jadi bila diperhatikan 3 ni sama saja. Okey, kuasa 2 sama, tolak 3 pun sama. Jadi yang berubah yang mana? Yang dalam kurungan ini. 1, 2, 3, 4. Jadi yang dalam kurungan itu kita perlu ganti dengan N. Jadi apa kita nak tulis jawapan? Okey, 3 kurungan N kuasa 2 tolak 3. Okey, sebab yang dalam kurungan yang berubah. 3 ni kekal. Dengan keadaan N bermula dengan 1. Okey, nilai N dia bergantung. Kalau tadi sini nilai N 0, so dia start dengan 0 lah. Okey, kalau sini dia nilai N dalam soalan ni bermula dengan 1. Jadi kita mula 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, dot, dot, dot. Okey, titik ikuti 3 titik. So, itu adalah kesimpulan secara induktif untuk soalan yang keempat. Baik, kita teruskan dengan contoh yang ke-5.
Okey, soalan yang kelima, ini soalan E. Okey, jika diberi pola nombor 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 dan seterusnya, maka dia punya nilai jujukannya adalah 3 darab 1 kuasa negatif 1, 3 darab 2 kuasa negatif 1, 3 darab 3 kuasa negatif 1 dan 3 darab 4 kuasa negatif 1 dan seterusnya. Okey, jadi kita nak buat kesimpulan secara induktif, maka kita perhatikan yang sebelah kanan ini. Okey, nombor di sebelah kanan, kita perhatikan apa nombor yang berubah. So, kalau dilihat di sini, sebutan yang pertama 3 ni sama, 3 darab. Okey, kuasa negatif 1 sama, jadi yang berubah adalah nombor sini. 2, 3, 4. Jadi, kita gantikan yang ini dengan N. Jadi, jawapannya adalah 3 darab N kuasa negatif 1. Okey, dengan keadaan N adalah bermula dengan, kalau kita rujuk di sini, nilai pertama adalah 1. Lepas tu 2, 3, 4. N ni mesti tertib, nombornya mengikut tertib menaik 1, 2, 3, 4. Kalau mula dengan 0, 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, dot, dot, dot. So, ini adalah jawapan untuk soalan ini. Okey, seterusnya soalan F. Okey, ini soalan F. Jika pola nombor 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, okey, dengan keadaan nilai dia 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Jadi kita perhatikan nilai yang sebelah sini, yang berubah adalah nombor yang atas ni. Semua per 5 kan, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Jadi jawapan kita adalah yang berubah atas ganti dengan N per 5. Okey, dengan keadaan N adalah bermula dengan sini, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, dot, dot, dot. Okay, so itu cara kita nak buat kesimpulan secara induktif. Okey, kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Okey, kita lihat pola yang ini. Okey, jika diberi polanya adalah 0, 3, 18, 57 dan seterusnya, dengan jujukannya adalah 0 sama dengan 2 darab 0, 3 adalah 2 darab 1 tambah 1, 18 sama dengan 2 darab 8 tambah 2, dan 57 sama dengan 2 darab 27 tambah 3. Okey, jadi di sini bila kita perhatikan nilai sini, nombor yang berubahnya adalah yang dalam kurungan ini dan yang ini. So, yang ini okey sebab nilai dia adalah mengikut tertib 1, 2, 3. Sebab nilai N tu dia mesti urutan dia 1, 2, 3. Kalau bermula 0, 0, 1, 2, 3. Dia tak boleh melangkah-langkah lah. Okey, jadi kalau dia start dengan 2, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, jadi di sini bila diperhatikan nilai dekat sini, okey, 0, 1, 8, 27, nilai dia adalah melangkah-langkah, dia tak tertib. Dia sepatutnya beza dia setiap nilai N ni 1. Okey, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. So, jadi bila nilai dia tak mengikut tertib 1, 2, 3, maka kita kena cari penyelesaian untuk nombor yang ini. Okey, jadi nombor di sini maknanya kalau kita kena pasti 1, 8 dengan 27 ni adalah nombor kuasa 3. So, kita kena buat ubah suai dulu. So, yang ini, okey, kalau 2 kuasa kosong maksudnya 2 kuasa kosong kuasa berapa? Okey, yang ni kita biar dulu. Okey, kalau kita lihat ni, kalau 27 bersamaan berapa? 3 kuasa 3. Kalau 8 adalah 2 kuasa 3. 1 adalah 1 kuasa 3. So, maksudnya ini adalah nombor yang boleh ditukar kepada nombor kuasa 3. So, jadi sini adalah 2 darab 0 kuasa 3 tambah 0. Okey, tak ada nilai ni maksudnya dia tambah 0 lah. Okey, 2 darab 1 kuasa 3 tambah 0. Okey, untuk yang ini 8. 8 adalah 2 kuasa 3. Okey, 8 nilai dia sama dengan 2 kuasa 3. Jadi kita tulis 2 darab 2 kuasa 3 tambah
Okey, sekejap. Sini sama dengan tambah 1. Sekejap padam yang ni. Okey, ini adalah sama dengan tambah 1. Okey. So, sini 2 darab 2 kuasa 3. So, 8 ganti dengan 2 kuasa 3 tambah 2. Okey, dan sini adalah 2 darab 27 adalah 3 kuasa 3. Okey, tambah 3. So, di sini baru kita nampak nilai dia baru cantik lah. 0, 1, 2, 3. Mengikut tertib menaik. 0, 1, 2, 3. Jadi, jawapannya yang inilah yang dalam kurungan ni. Dengan ini kita perlu ganti dengan N. Jadi, jawapan kita adalah 2. Okey, so dalam kurungan ganti dengan N. N kuasa 3 tambah N. Okey, yang hujung ni pun berubah. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. So, jadi dengan keadaan N-nya adalah bermula dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. So, ini adalah contoh penyelesaian bagaimana kita nak buat kesimpulan secara induktif. Jika nilai yang berubah ini, nombor yang berubah ni dia tidak mengikut tertib, maksudnya kita kena cari penyelesaian dia. Okey, kita kena tukar. Ini 0, 1, 8, 27 ni kita kena tukar dia jadi dalam bentuk 0, 1, 2, 3. Jadi kita kena tahulah kalau 1 adalah 1 kuasa 3, kalau 8 adalah 2 kuasa 3 dan 27 adalah 3 kuasa 3. Jadi jawapan terakhir dia adalah yang ini. Okey, so itu sahaja untuk melengkapkan hujah secara induktif. Okey, so jadi supaya awak fahamlah yang ini, maksudnya kita perhatikan pola nombor dan setiap sebutan pertama, kedua, ketiga tu kita perhatikan apa nombor yang berubah, dan yang nombor nilai yang berubah kita ganti dengan pemboleh ubah N. Okey, dan kemudian kita huraikanlah nilai N tu bermula daripada berapa. Dan yang penting awak kena ingat nilai N mesti tertib 1, 2, 3. Okey, beza dia 1. Kalau mula 0, 0, 1, 2, 3. Kalau niti 1, 0, 1, 2, 3. Okey, dia tak boleh melangkau-langkau macam tadi 1, 8, 27 dia beza dia lebih daripada 1. So dia mesti mengikut tertib perbezaan 1. Okey, so itu saja untuk tajuk hujah secara induktif. Okey, sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.